Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, nama Cikgu Kuas Nizam bin Ku Azmi. Tiada yang special pun daripada cikgu seorang pegawai SIC Plus, Sains dan Matematik PPD Kubang Pasu. Sebelum ini cikgu sebagai guru cemerlang matematik. InsyaAllah pada pagi ini cikgu akan berkongsi dengan anak-anak pelajar mada dan anak-anak pelajar semua. Kamu boleh share. Sebaiknya kepada kawan-kawan kamu di luar. Kita nak semua mendapat manfaat sepenuhnya. Pertama, cikgu akan memandangkan anak pelajar akan mengambil peperiksaan akhir tahun. Terutamanya pelajar tingkatan 4. Akan menduduki peperiksaan tidak lama lagi. Pada bulan 1, mungkin pada bulan 2 ataupun pertengahan bulan 1. Jadi, peperiksaan akhir tahun ini cikgu nak bagi format pendedahan awal. Format kamu seperti juga format SPM sebenar. Maksud di sini, format itu ada dua. Kertas 1 dan kertas 2. Kod kertas di sebelah. 1449 stroke 1. Ini untuk kertas 1. Kertas 1. Kita peruntukkan masa untuk kamu 1 jam 30 minit. Di mana ada 40 soalan objektif dan anak pelajar kena menjawab semua. Masa 1 jam 30 minit. Tetapi kalau wajaran masa, anak pelajar akan mengambil satu soalan lebih kurang 2 minit. 2 kali 40, 80 minit, ada 10 minit lagi untuk menyemak. Di mana 1 jam 30 minit bersamaan dengan 90 minit. Itu secara kasar. Tetapi sebenarnya cara menjawab kertas 1 ini yang mana anak pelajar boleh buat dulu. Buat bagi cepat. Sebab kita ada beberapa soalan yang melibatkan kemahiran berfikir aras tinggi. Kena baca, soalan pun panjang sikit. Di situ dia akan drag masa. Tapi cikgu yakin dengan 1 jam 30 minit ini anak pelajar dapat menjawab dengan baik. Hari ini kita akan fokuskan kertas 2 1449 stroke 2 sebab kertas 1 dah ada jawapan. Jadi kertas 2 ini anak pelajar kena tulis jawapan. Jadi kita lebih fokuskan kepada macam mana untuk menjawab kertas 2. Okey, kertas 2 ini terbahagi kepada 3 bahagian. Bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Paling mudah cikgu nak cerita, anak pelajar kena jawab semua. Bahagian A dan bahagian B. Ada 15 soalan. Wajib jawab semua. Bahagian C pilih satu. Nak jawab dua-dua pun boleh. Tengok kepada masa tersebut. Tetapi kebiasaan kita jawab satu sebab kita nak satu saja. Untuk mencakupi 100%. Kalau jawab dua-dua, bahagian C ini dia jadi 115. Akhirnya dia akan tolak mana markah yang sikit untuk nombor 16 atau 17. Jadi anak pelajar fokuslah untuk bahagian A semua, bahagian B semua dan satu soalan untuk bahagian C. Masa 2 jam 30 minit. Cikgu suka bercakap yang di bawah itu, scientific calculator. Pastikan anak pelajar semua ada kalkulator saintifik. Bukan sewaktu peperiksaan saja. Kita takut bila waktu peperiksaan baru nak guna, kita takut cari button pun tak jumpa. Nak tekan dekat mana. Jadi mulai dari sekarang ini, bagi yang tiada kalkulator, tolong sediakan juga sebab kamu akan bawa sehingga SPM. Sehingga tahun depan. Maksud dia beli daripada
sekarang. Ini amat penting sebab scientific calculator ini adalah bantuan. Cikgu selalu berpesan dekat anak pelajar cikgu, cikgu selalu bagi analogi. Bila kamu hendak pergi memburu di dalam hutan, make sure kelengkapan cukuplah. Barulah senang untuk dapat sesuatu. Sama juga dengan scientific calculator. Ini adalah bantuan-bantuan akhir. Walaupun kamu sifir pandai, tetapi bermain dengan masa ini kadang-kadang dia akan jadi careless waktu pengiraan sebab kita duk ingat, soalan nombor 1 tak siap lagi. Soalan nombor 2 tak siap lagi. Itu kita cakap untuk jawapan akhir gunalah semaksimum calculator ini. Okey, yang kedua make sure anak pelajar ada geometrical set. Maksud dia ada alat-alat dalam geometrical set itu. Set geometri itu ada protektor, ada jangka lukis, ada jangka sudut protektor itulah kan, ada pembaris, ada pensel. Itu semua kegunaan untuk melukis. Sebab matematik ini adalah subjek yang paling special. Banyak-banyak subjek, tiada yang special selain daripada matematik. Sebab matematik ini bukan sekadar mengira, bukan sekadar membaca, ada juga melukis. Kalau bahasa Melayu, membaca, menulis saja. Matematik ini lukisan pun ada. Sekejap lagi kita tengok antara topik-topik yang kita boleh tanya di dalam tajuk-tajuk akhir tahun kamu. Mana tajuk-tajuk yang melukis? Nanti kita akan bincangkan. Okey, ini yang kita cakap. Sebenarnya soalan akhir tahun kamu ini kita selaras seperti mana soalan SPM. Maksud dia kita nak kalau kita lihat di depan ini peratus item kebat 2021 sebanyak 50%. Jadi 2022 mungkin akan bertambah sehingga 60%. Jadi untuk kamu akhir tahun tingkatan 4 pun kita prepare dengan soalan-soalan kebat. Jangan kamu anggap soalan-soalan kebat ini soalan-soalan susah sehingga tidak boleh buat. Salah anggapan itu. Bila sebut kebat ni, kemahiran berfikir. Nak buat, kena fikir dulu. Barulah boleh buat di dalam matematik ini. Jadi di sini kita nak kamu berfikir. Untuk pengetahuan kamu, soalan-soalan yang dibina itu kamu kena baca dulu. Maksud dia ada ayat-ayat yang panjang juga dan keluarkan maklumat. Itu trend soalan-soalan sekarang. Jadi kita prepare untuk kamu akhir tahun ini dan untuk SPM nanti. Maksud dia kita dah prepare. Maksud dia soalan-soalan akhir tahun ini dah prepare untuk ke arah SPM sebenar. Anak pelajar kena prepare. Maksud dia soalan itu boleh ditanya dari tingkatan 1 sehingga tingkatan 4 bab 10 akhir. Yang kita prepare untuk kamu. Jadi jom kita tengok beberapa soalan. Bahagian A dan bahagian B yang cikgu akan fokuskan untuk video ini. Okey, bahagian A, pertama sekali cikgu fokuskan persamaan linear serentak. Persamaan linear serentak ini untuk pengetahuan anak pelajar. Anak pelajar telah belajar sewaktu tingkatan 1. Tingkatan 1 ni. Kaedah penghapusan dan kaedah penggantian ini anak pelajar jumpa waktu tingkatan 1. Bab berapa? Kalau tak salah cikgu, bab 5 buku teks tingkatan 1. Tengok balik. Kita tanya juga kaedah penghapusan dan kaedah penggantian ini. Bila tingkatan 5, anak pelajar ulang balik jumpa di bab 2. Tingkatan 5, matrix. Jadi di sini kita akan fokuskan dua kaedah. Sama ada kaedah penghapusan ataupun kaedah penggantian, anak pelajar boleh pilih. Kalau cikgu hari ini, cikgu akan bagi satu kaedah yang mudah, iaitu kaedah penghapusan untuk semua boleh buat. Bagi yang pandai, yang biasa dengan kaedah penggantian, buat. Tiada masalah. Kita terima kedua-dua kaedah. Jadi ini untuk bahagian A, contoh. Okey, ini yang kita kata dalam kalkulator saintifik ini anak pelajar banyak benda-benda tersembunyi untuk kita guna pakai, boleh diguna pakai di dalam
SPM tersebut. Untuk mencari jawapan pun kita boleh guna kalkulator. Jadi cikgu yakin guru-guru anak-anak pelajar pergi tanya. Kalau yang cikgu dia tak ajar lagi, tanya macam mana nak dapat jawapan. Dekat cikgu ataupun dekat kawan-kawan yang boleh. Contoh. Ini contoh. Ini yang kita kata kemahiran berfikir. Dia tak directly question, dia bagi tak direct. Kena baca, kena keluarkan maklumat. Jadi di sini macam mana? Baru kita selesaikan. Itu yang kita nak anak pelajar prepare dari tingkatan 4 sehingga SPM nanti. Konsep yang sama, benda yang sama. Jadi di sini kalau kita tengok, mau tidak mau kena baca. Kalau tidak baca, tak boleh buat. Itu saja. Jadi bila membaca ini kita keluarkan maklumat. Di sini kalau kita tengok dari segi bahasa kita buat, Siti dan Laila pergi ke kedai membeli pen dan buku nota. Okey, dia dah cakap dah beli pen dan buku nota. Okey, kalau kita tengok di akhir sekali pun dia dah cakap dah, cari harga bagi sebatang pen dan sebuah buku nota. Di sini bermaksud daripada ayat ini kita keluarkan kepada ayat matematik. Jadi pen itu kita decide sebagai pemboleh ubah. Pen ini dan buku nota pun sebagai satu lagi pemboleh ubah. Kita tak, dalam matematik ni kita tak nak macam ni. Kita nak benda yang simple. X, Y, macam itulah. Jadi bila kita decide pen itu sebagai X dan buku nota sebagai Y, kita bolehlah buat persamaan. Jadi dia cakap apa di sini? Siti membeli 6 batang pen. Jadi dalam matematik 6 batang pen dah kita decide dah pen itu sebagai X. Jadi 6X dan 5 buah buku nota. Buku nota kita decide sebagai Y. 5Y. Jadi kita akan dapat satu persamaan dengan harga RM24. Inilah kita tukar daripada bahasa itu kepada ayat matematik. Ini yang anak pelajar kena alert. Dia tak susah pun. Maksud dia pertama sekali dia tengok sebatang pen dan sebuah buku nota, kita decide dulu apa X, apa Y. Dia tak payah tulis pun X pen. Ini tak perlu pun. Boleh buat bulat macam cikgu cakap ni X, ini Y. Jadi Siti membeli 6X 5Y. Harga 24. Habis satu persamaan. Kita tengok persamaan kedua. Laila pula. 2X tambah 2Y sama dengan 9. Jadi di sinilah kita keluarkan persamaan, kita dah ada dah markah. Jadi macam mana kita nak cari nilai X dan nilai Y? Ini yang kita perlu menggunakan dua kaedah tadi. Bagi tingkatan 1 dia dah belajar dah. Sama ada kaedah penghapusan ataupun kaedah penggantian. Jadi bagi anak pelajar semua yang mudah sekali adalah kaedah penghapusan. Bahasa Melayu dia elimination method. Itu bahasa Inggeris dia. Bahasa Melayu kaedah penghapusan. Jadi di sini pun bagi yang lemah lagi, pertama sekali bila sebut hapus, kita akan hapus pemboleh ubah X ataupun kita akan hapus pemboleh ubah Y. Bagi cikgu selalu ajar anak pelajar cikgu hapus yang depan. Kalau yang depan X lah. Kita tak payah fikirlah untuk hapus yang Y. Hapus saja yang X. Yang di depan mudah. Jadi sekarang persoalannya boleh atau tidak kita nak hapus. 1 6. Satu lagi 2. Maksud dia tak sama. Nak hapus mesti sama. Jadi persoalan di sini, bolehkah kita nak hapus? Atas 6X, bawah 2X. Nak hapus, keyword dia mesti sama. Atas 6, bawah 6. Dia mesti sama. Jadi di sini kita tengok tidak sama. Bila tidak sama, kita samakanlah. Yang di bawah tak sama. Sipir apa yang boleh samakan jadi 6X? Sipir 3. 2 darab 3. Bila di situ kita sama darab 3, semua kita kena darab 3. Jadi bila kita darab 3, kita akan dapat berapa? 6X tambah 6Y sama dengan 27. Sama ada nak tulis balik. Kalau cikgu di dalam slide ini kita boleh padam saja. Jadi kita tulis yang setara dia yang kita dapat tadi lah.
6x tambah 6y sama dengan 27. Bila sama, kita garis. Di sini, macam mana kita nak hapus? Kita dah sama, benda itu kita dah sama. Jadi, kita nak hapus, kita ada dua. Kalau cikgu, student cikgu, kalau yang tak dapat, betul-betul tak dapat. Kita ada lagi akronim. Maksud dia, 6x, di depan ni tiada apa-apa, dia maksud dia positif lah. 6x ini positif. Bawah pun sama, 6x. Dia still positif. Bila positif, cikgu selalu wakilkan positif ini dengan lelaki. Ni pun lelaki lah positif. Kalau negatif, kalau ada tiba-tiba ada negatif depan ni, negatif itu perempuan. Selalu cikgu akan tanyalah. Okey, lelaki dan lelaki. Lelaki ini dan lelaki ini boleh kahwin ke tak? Kalau dia kata boleh, yang tu masalah lah. Lelaki dan lelaki ini tidak boleh kahwin. Dalam Islam kita tak pernah kan? Sama jantina. Bila tidak, dia akan jadi tolak lah. Sama juga kalau di atas ini perempuan, di bawah pun perempuan. Boleh kahwin? Tidak boleh juga. Kalau di atas negatif, di bawah positif, perempuan dan lelaki. Boleh kahwin? Boleh. Boleh di sini akan jadi tambah. Itu cara nak ingat. Tetapi cikgu yakin guru-guru anak pelajar pun dah explain yang terbaik untuk cari simbol sama ada tambah atau tolak. Di situ. Jadi bila dia kata tidak boleh, kita tolaklah. Maksud dia sama jantina, tolak, tak boleh kahwin. Bila tak boleh, maksud dia kita nak hapuskan 6x, tolak 6x, kosong lah. Kita nak cari di bawah itu sifat. Itu saja poin dia. Bukan ada apa pun. Kita nak sebab kita hapus mesti sifat. Jadi tiada apa-apa. Dah dapat. Jadi yang main peranan sekarang adalah Y. Jadi di sini bagi student yang betul-betul lemah, dia just tekan saja kalkulator. Tak payah buat kurungan apa. Dia tekan tambah, dia tekan 5 dekat kalkulator. Yang ni simbol yang kita cari tadi, jangan lupa dia tolak. Lepas tu sini pun ada tambah, dia tambah 6, tekan sama dengan. Tak payah buat kurungan apa pun, kalkulator kamu boleh baca. Kamu akan dapat berapa. Bila kamu tekan, kamu dapatlah. Cuba tengok dapat berapa. Kalau cikgu dapat negatif 1y. Maksud dia 5 tolak 6 dapat negatif 1y. Boleh juga tulis, tetapi kebiasaan dalam penulisan, satu kita tak tulis. Bila melibatkan dengan pemboleh ubah. Dia mana ada kita tulis 1y, 2y. Dalam penulisan kita, y, 2y, 3y. Macam itulah penulisan. Tetapi boleh tak nak tulis 1y? Boleh. Negatif 1y pun boleh kita terima. Tak ada masalah. Jadi kita dapatlah negatif y. Sama dengan. Lepas tu, ambil pula 24, tolak dengan 27. Kita dah dapat berapa? Dapat negatif 3. Jadi di sini pun sebenarnya untuk mendapatkan jawapan, tanya cikgu. Boleh tekan kalkulator. Kalau tak salah cikgu, mood dekat kalkulator tekan mood 3 kali. Mood. Dia akan keluar lagi satu, dia display unknown. Unknown 2, 3. Sebelum unknown ni dia akan keluar dulu. Kalau tak salah cikgu, EQN. EQN 1. Ada lagi yang ni, ada lagi. Tekan 1, baru keluar unknown 2, 3. Barulah kita tekan 2. Nanti itu kamu belajar. Itu kamu belajar di mana? Dekat kalkulator lah. Di sini pun boleh juga cuba. Nanti tengok video ini cuba. Betul tak cikgu cakap? Tekan mood 3 kali. Cikgu tak ada kalkulator dekat cikgu. Kalau ada boleh cikgu tunjuk kan? Itulah cara. Tapi cikgu yakin anak pelajar, guru-guru semua sudah ajar. Cuma nak recall balik saja. Jadi di sini akan keluar jawapan X dan keluar jawapan Y. Jawapan kita boleh, dua-dua boleh. Pecahan boleh, perpuluhan boleh. Tetapi di sini anak pelajar kena faham. Dia minta dalam harga. Bila harga RM mesti satu lagi lah 2 titik perpuluhan lah harga. Sebab RM1.50. Jangan bagi jawapan dalam pecahan. Tiada harga dalam pecahan. Itu kena clear. Kalau tiada harga ke apa, boleh jawapan dalam perpuluhan dan jawapan dalam
pecahan. Unit tak apa. Maksud dia RM kat sini kan sepatutnya RM RM3, ini RM RM1.50. Unit tidak tulis pun tiada masalah. Yang ni make sure kalau ringgit 2 lah. Jadi dekat mana kita bagi markah kat kamu? Kamu berjaya keluarkan mana-mana persamaan, kita dah akan bagi satu markah dekat kamu. Yang kedua, markah kedua, okey. Di sini sebab ini, ni sebab kita dah samakan. Tadi kamu keluar satu persamaan, kita dah bagi dah satu markah. Mana-mana ini yang awal tadi kita dah bagi dah satu markah. Jadi di sini bila kamu berjaya samakan, kita bagi lagi satu markah sebab kamu tahu macam mana nak hapus. Kita bagi lagi satu markah. Lepas tu kamu dah jalankan kerja kamu, dah hapus. Dapat satu kat sini, satu pemulih ubah, kat sini satu nombor. Kita bagi lagi satu markah. Dan jawapan akhir satu markah, 5 markah. Itu yang kita kata tidak susah mana pun berapa step untuk kamu dapat 5 markah. Sekiranya soalan persamaan linear ini naik. Maksud dia tadi 6x tambah 5y sama dengan 24. Satu lagi kamu akan dapat 2x tambah 2y sama dengan 9. Mana-mana betul ini kita bagi dekat kamu satu markah. Jadi kamu berjaya darab 3 darab 3 darab 3. Kamu tahu nak hapus 6x itu. Kita bagi lagi satu markah kat sini. Yang ni. Jadi bila kamu berjaya lagi, kamu dah hapus, kamu tahu benda ini tolak, dapat. Kita bagi lagi satu markah. 3 markah dah. Dan jawapan akhir satu markah, 1 markah. Dia bukannya susah pun. Kan? Semua soalan kalau melibatkan persamaan linear, buatlah kaedah penghapusan. Bagi pelajar-pelajar yang ambil matematik tambahan, cikgu galakkan buat kaedah penggantian. Sebab kita boleh guna pakai di dalam matematik tambahan tersebut. Tapi tak salah kalau nak buat kaedah penghapusan ini. Itu janji markah maksimum. Itu yang kita nak, 5 markah. InsyaAllah. Jadi jom kita tengok yang kedua. Yang kedua locus. Ini yang cikgu cakap, make sure pastikan ada jangka lukis. Sebab dalam locus ini, kalau kamu belajar locus ini, kamu jumpa kalau tak salah cikgu bab 8. Bab 8 tingkatan 3. Ini bab 8 tingkatan 3. Sebab kita tanya kamu dari bab tingkatan 1 sampai tingkatan 4 bab 10 akhir. Dalam soalan akhir tahun kamu. Jadi balik tengok balik buku tingkatan 3. Bila sebut locus ini ada 2 kemungkinan. Pertama yang kita belajar, locus yang melibatkan garis lurus. Satu lagi locus yang melibatkan bulatan. Bila sebut bulat mesti menggunakan jangka lukis. Itu cikgu suruh prepare. Jadi di sini kita tengok soalan dia macam ni. Dia bagi. Okey. Sini pun kamu kena keluarkan maklumat. Kamu kena faham. Apa itu locus? Locus, titik yang bergerak itu. Titik P bergerak. Itu locus lah. Locus titik P. Keyword dia. Raja menunjukkan sata kertas. Ini sata kertas ni. Kan? Maksud dia di situ. Kita kena apa? Kita kena faham maklumat itu. Jadi titik P bergerak dengan keadaan jaraknya. Itu keyword pertama. 3 unit dari paksi X. Maksud dia, di sini kalau kamu tengok, di sini paksi X ni. Ni paksi X. Sini paksi Y. Di situ pun kena faham. Dia bergerak, titik P bergerak dengan keadaan jarak tegak. Jarak tegak dia 3 unit daripada paksi X. Dia bergerak mana? Jadi garis, kalau kita tengok di sini, locus ini berbentuk garis lurus. 3 unit. Maksud dia 3, ni 1 unit, 2 unit, 3 unit. Dia bergerak. Jadi garis di paksi X ini yang bergerak. Jadi kamu garislah. Inilah locus bagi P. Dia bergerak berapa unit? Macam ni kalau kita tengok, dia bergerak. Tu. 3. 1, 2, 3. Jadi itu adalah locus P. Itu keyword dia. Yang kedua, titik Q bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa 4 unit. Adakah locus ini garis juga? Maksud cikgu cakap locus ada 2 jenis yang kamu belajar.
Satu garisan, satu lagi bulatan. Jadi titik Q bergerak keadaan jaraknya sentiasa 4 unit dari asalan. Apa itu asalan? Apa itu origin kalau bahasa Inggeris dia? Apa itu asalan? Asalan itu apa? Origin itu apa? Itu pun kamu kena faham. Itu terma-terma di dalam matematik. Jadi asalan inilah. Ni asalan. Kosong-kosong. Itu asalan. Maksud dia kata jaraknya sentiasa 4 unit dari asalan. Dari titik lah. Dari titik ini sentiasa 4 unit. Kalau garis, baru garis. Kalau titik, dia akan jadi satu bulatan. Dia naik situ, tu jangka lukis. Dia pusing. Bukalah, itu maksudnya cikgu tunjuk ni. Sebab cikgu tak tunjuk jangka lukis. Sepatutnya kamu buka jangka lukis ni. Yang ni tajam dia. Yang ni pensel. Kamu pusingkan jangka lukis tu. Maksud dia macam tu lah. Sama ada di sini pun. Ataupun di sini. Sini pensel. Pusing. Bila dia kotak sama besar. Di mana-mana tak kisah. Untuk paksi X bergerak 4. Untuk Y 4 pun ambil ni pusing saja. Kamu akan dapat macam hijau itu. Jadi dia cakap last sekali mana yang bersilang. Yang bersilang. Tu locus P, tu locus Q. Itulah bersilang. Dia suruh pangkah. Pangkah saja. Maksud dia di sini pangkah. Kan? Satu markah. Locus Q kamu berjaya satu markah. Tempat persilangan mungkin satu markah. Locus insyaAllah boleh ditanya dalam peperiksaan akhir tahun kamu. Mungkin macam bentuk ni. Mungkin macam bentuk lain. Tengok balik. Bab 8. Okey, next kita nak tengok. Yang ketiga. Soalan ketiga, graf fungsi. Ini berada waktu tingkatan 2. Tadi tingkatan 1 dah cikgu explain. Ini untuk tingkatan 2 pula. Tingkatan 3. Ini graf fungsi tingkatan 3. Tingkatan 2. Kalau tak salah cikgu, bab berapa tingkatan 2? Bab 10 kot. Ataupun bab 8. Nanti kamu tengoklah. Dia tulis graf fungsi. Jadi dalam graf fungsi ini, pertama sekali yang kamu kena belajar, macam mana nak lengkapkan jadual. Mungkin boleh tanya, lengkapkan jadual ini 2 markah. 2 markah saja. Mungkin boleh ditanya. Untuk bahagian A. Bahagian A 2 markah hingga 6 markah saja. Dan mungkin boleh ditanya satu soalan. Lengkapkan jadual. Macam mana kita nak lengkapkan jadual? Maksud dia, kalau kamu tengok, Y dia dah bagi. Maksud dia, Y ada, X pun dah ada. Jadi, ini sama dengan. Maksud dia di situ. Jadi, kita nak cari Y. Ini maksud dia cari Y. Apabila, kalau dulu-dulu, soalannya cari nilai Y. Apabila, X sama dengan negatif 4. Macam mana? Jadi, gantikanlah X itu di dalam persamaan ini. Dapatlah Y sama dengan. Jadi, macam mana kita nak buat? Kalau cikgu akan make sure di sini macam mana kita akan lengkapkan di sini, kita gantikan. Maksud dia X itu, yang hijau itu, X negatif 4. Di mana yang ada X, kita keluarkan, gantikan dengan negatif 4. Itu baru satu X. Yang lain kita kekal lah. Yang ni X. Maksud dia di sini kamu just guna kalkulator saja. Tekan negatif 3. Yang mana ada pun boleh ubah, tekan kurungan. Masukkan yang kita nak cari, X. Lepas tu tekanlah kalkulator. Ini tidak payah kacau. Kalkulator kamu hanya tekan negatif 3. X ni X. X ni buat kurungan. Gantikan dengan negatif 4. Ada kuasa 2, ikut. Tolak 2, kurungan. Negatif 4, tambah 6. Tekanlah kalkulator ada button sama dengan tu. Tekan sama dengan. Keluarlah negatif 3, 4. Gantilah dekat ruang jawapan. Sama juga dengan 1. Ini kita hanya tukar jadi 1. Yang mana X ini kita tukar jadi 1. Maksud dia tak susah pun. Pastikan ada kalkulator saja. Sama juga di sini kita ganti X dengan 1. Tekan kalkulator dapat 1. Dapatlah 2 markah. Mungkin ada dalam akhir tahun kamu. Mungkin dari sini pula kalau kita nak lagi ke sehingga 6 markah, dia mesti suruh melukis. Bila suruh melukis, dia akan bagi skala.
2 cm kepada 1, 2 cm kepada 10, 2 cm kepada 5. Dia akan bagi skala lah. Dan dia akan bagi satu kertas graf. Itu saja. Jadi kamu lukislah. Ini semua dah clear. Lepas tu plot point. Plot satu-satu. Habis. Jadi satu lukisan untuk kuadratik ini. Settle lah. Kalau sehingga 6 markah. Boleh ditanya juga sehingga 2 markah. Jadi balik prepare. Tengok balik. InsyaAllah boleh buat. Kalau hingga 6 markah, tadi dah 2 markah. Dekat lukisan ini, kita bagi 4 markah. Kamu buat skala betul, kita bagi 1 markah. Titik ni semua betul, kita bagi 2 markah. Dah 3. Jadi, lengkung bagi cantik, kita bagi lagi 1, cukup 4 markah. Itu yang kita kata, tidak susah mana pun matematik. InsyaAllah, anak pelajar boleh menjawab dengan baik. Jadi jom kita tengok lagi satu soalan. Lagi satu soalan. Ini mungkin boleh ditanya di bahagian B. Ini tingkatan 4. Tingkatan 1 pun dah cikgu cerita. Tingkatan 2 pun cikgu cerita sikit. Tingkatan 3 sikit. Ini tingkatan 4. Tingkatan 4 ini bab 6. Cikgu rasa bab 6 ataupun bab 7. Bab 6 dulu kot. Lepas tu graf gerakan ataupun ini dulu. Ketaksamaan linear dalam 2 pun boleh ubah. Habis kamu belajar ni ketaksamaan linear ini, sebenarnya dia tingkatan 1 pun dah belajar. Sebenarnya tingkatan 1 pun anak pelajar dah belajar. Selepas persamaan linear, masuk ketaksamaan linear. Tetapi kita belajar lagi sekali waktu tingkatan 4. Jadi di sini insya-Allah boleh ditanya dalam bahagian A dan boleh ditanya dalam bahagian B. Jadi di sini cikgu bawakan untuk bahagian B. Kalau bahagian B, soalan dia melibatkan ayat macam ni lah. Kira perlu memilih selebih 20 orang murid, tulis 2 ketaksamaan, lepas tu lukis. Lepas tu mungkin daripada graf cari nilai. Maksud dia 9 markah. Bahagian B ini 8 hingga 10 markah biasanya soalan. Boleh juga 11. Boleh juga 7. Ikutlah. Ikut kamu, yang penting menjawab soalan. Kalau 9 markah, jawablah. A apa, B apa, C apa. Kan? Jadi, bila soalan keluar macam ini, kamu recall balik tadi. Yang cikgu cakap awal-awal nombor 1 tadi. Kena keluarkan jadi matematik punya ayat. Ini bahasa Melayu punya ayat. Kira memilih selebih-lebihnya 20 orang murid untuk suatu pertandingan choir. Bilangan peserta perempuan sekurang-kurangnya 2 peserta lelaki. Apa yang kita nak buat? Maksud dia, pertama sekali kita kena decide ada 2 benda. Kalau kamu tengok, murid ini ada 2 jenis. Satu, perempuan. Perempuan, kalau kita letak X, X lah. Satu lagi, lelaki. Y. Jadi, apa murid lelaki dan perempuan? Murid lelaki dan perempuan ni ada berapa orang? Itu pertanyaan dia. Jadi, murid lelaki dan perempuannya selebih-lebihnya 20 orang. Yang ni sama. Jadi, ketaksamaan ni kamu kena faham. Kamu ada lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama, lebih kecil sama. Simbol ini yang kamu akan guna. Tak ada simbol lain. Inilah ketaksamaan linear. Jadi keyword dia adalah selebih-lebihnya. Apa maksud? Selebih-lebihnya tidak boleh lebih lah. Tak boleh lebih daripada 20 orang murid. Jadi murid ini, murid perempuan tambah murid lelaki selebih-lebihnya. Maksud dia 20 orang. Satulah persamaan. Ini keyword-keyword ini anak pelajar kena tengok balik buku teks. Selebih-lebihnya, sekurang-kurangnya, lebih daripada. Itu ayat-ayat dia. Satu persamaan. Yang kedua, dia cakap peserta perempuan. Dah kita decide dah X ini perempuan, Y ini lelaki. Kan? Jadi, dia kata perempuan. X lah. Sekurang-kurangnya 2 kali peserta lelaki. Jadi, X. Kamu akan dapat X sekurang-kurangnya. Maksudnya, apa itu simbol yang kita nak letak itu? Perempuan sekurang-kurangnya.
Tadi selebih-lebihnya. Kalau sekurang-kurangnya, lebih besar, sama. Lelaki, 2. 2 lelaki. Itu ayat dia. Dapatlah 2 persamaan. Bila dapat 2 persamaan ini, yang B tadi dia minta lukis. Sama ada dia bagi kotak macam itu ataupun dia bagi kertas graf. Kalau dia bagi kertas graf, dia akan bagi skala macam graf tadi. 2 cm kepada 1 untuk paksi X. 2 cm kepada 5 untuk paksi Y. Maksudnya 2 cm kepada 1 untuk perempuan. 2 cm kepada 5 untuk lelaki. Macam tu. Contoh. Kalau dia bagi dalam bentuk graf. Dia akan bagi skala untuk kamu. Jadi di sini kalau kita tengok, dia tak bagi. Tadi dia hanya cakap bentukkan lukis dengan buat garis. Jadi kita tahu di sini semua positif, kita just ambil kiri dan bawah. Lepas tu kita letaklah. Maksimum dia 20. Tetapi kebiasaan dia akan bagi skala lah. Bagi senang kamu ni. Kalau tidak, kita kena letak ini maksimum 20. Kalau cikgu letak sini 5, 10, 15, 20, sini pun maksimum 20 orang lah. Tak boleh lebih lah pada 20 ini. Jadi kita dah dapat. Bila dapat ini, kita kena buat garis. Kita kena buat garis lurus. X tambah Y. Garis X tambah Y sama dengan 20. Ketaksamaan ini, bila kita nak buat garis, kita kena guna sama dengan. Nanti ketaksamaan ini kita guna waktu bila? Waktu untuk melorek di atas ataupun di bawah. Lah ni untuk buat garis persamaan lah. X tambah Y sama dengan 20. Jadi kamu kena faham bagaimana garisan terbentuk. Itu persoalan pertama. Bagaimana garisan ni, garis ini terbentuk. Bagaimana dia terbentuk? Kalau dapat ini, dia akan dapat lah. Okey, garisan terbentuk daripada dua titik. Satu titik akan jadilah satu garisan. Kalau satu titik saja nak jadi garis macam mana? Bila dia terbentuk daripada 2 titik, bermaksud ada 2 koordinat lah. Itu saja. Maksud dia ada 2 koordinat. Jadi kalau cikgu, X tambah Y ini sama dengan 20, kita bubuhlah sini. Yang garis tadi nak cari garis, sini X, sini Y. Maksud dia, ini titik pertama, ini titik kedua. Titik pertama kita letaklah X semua dah ada nilai. Kita letak X 5. Bila sini 5, Y berapa? 5 tambah Y sama dengan 20. Jadi Y berapa? 5 tambah berapa dapat 20? Maksud dia 5 tambah 15. Jadi sini 15. Jadi X 5, Y 15, satu titik. Baru satu titik. Kan? X 5, Y 15 lah. X 10. Kalau X 10, berapa Y? Y pun 10. Baru satu titik. Ambil pembaris panjang, garis lah. Itu jadi garis. Bukannya susah pun. Yang faham macam mana nak jadi garisan. Dapatlah satu garisan. Yang kedua, baru kita tengok garisan kedua. Sama juga X sama dengan 2Y. Jadi kita buat macam tadi juga. Ada setengah student yang pandai, dia guna pintasan. Dia dah belajar waktu tingkatan 3 garis lurus. Bila X kosong, Y 20. X kosong, Y 20. Satu titik juga kat sini. Y kosong, X 20 sini. Ambil pembaris garis. Tak ada masalah pun. Janji mesti melibatkan 2 titik. Untuk menjadi satu garisan. Okey, jadi di sini X sama dengan 2Y. Takkan kita kena fikir dalam matematik mana solution yang paling mudah. Kamu nak ganti dekat X ke nak ganti dekat Y. Jadi X sama dengan 2Y. Kalau kamu ganti kat X, kamu akan jadi bahagi untuk kan dapat Y. Jadi gantilah kat Y. Kata Y 5. Y 5. 2 darab 5. X 10. Jadi X 10, Y 5. Kalau kamu ganti dekat X tadi, X 5 sama dengan 2Y. Dia akan jadi operasi bahagi 5/2. Itu kita kata taktikal ini kena bijak lah. Sebab kita just nak cari koordinat. Jadi bila macam ni, kita ganti dekat Y. Y 10. Bila kita kata Y 10.
Y 10. X berapa? 2 kali 10. X 20. Y 10. X 20. Satu lagi titik. Kalau X kosong, Y kosong. Benda yang sama juga. X kosong, Y kosong lah. Y kosong, X kosong. Di sinilah asalan. Ambil pembaris, garis. Akan dapat 2 garisan. Jadi kita nak garis sebenarnya. Bila dapat garis, barulah kita main peranan ketaksamaan ini. Ketaksamaan ini untuk kawasan lorekan. Sama dengan untuk kawasan garisan. Jadi di sini anak pelajar kena faham untuk lorekan mesti lihat Y. Di sini Y. Y simbol. Maksud dia yang pertama ini Y lebih kecil sama. Bila lebih kecil di bawah. Inilah kawasan lorekannya. Inilah kawasan lorekan di bawah. Sebab dia lebih kecil. Di sini pun kita tak payah pindah. Kita tengok Y. Jadi Y dia akan jadi macam tu. Ni dia baca ke situ lah. Maksud dia Y lebih kecil juga. Tak payahlah pindah. Maksud dia tak payahlah dua Y, yang ni nak pindah lagu tu X, yang ni nak pindah, tak payah pindah. Kita just tengok Y. Maksud dia Y lebih kecil. Lebih kecil pun di garisan ini di bawah. Jadi kita tengoklah yang mana bersilang. Ini kan? Di situlah persilangannya. Maksud dia di sini. Okey, ini satu garisan, ini pun di bawah. Ini mana bersilang? Inilah kawasan bersilang. Maksud dia di situ. Jadi tidak susah mana di sini pun kamu dapat banyak dah markah. Yang A dapat dah, yang lukis mesti 4 markah. Lukis mesti 4, yang ni 2, 6 cukup lah. Kalau tak dapat 9 pun. Kan? Dapat dah dari 6 daripada 9. Jadi yang kedua baru kita baca C. C dia kata pelajar lelaki 5 orang. Perempuan berapa? Yang bersilang kat sini 1, kat sini 1. Bacalah di bawah. Okey, 15 ataupun 10. Minimum 10 orang, maksimum 15. Itu maksud dia kita mentafsir daripada graf yang C ini. Ini insya-Allah boleh ditanya kepada anak pelajar untuk peperiksaan akhir nanti. Sama ada macam ni ataupun lorekkan saja. Kalau lorekkan saja dia bagi dah persamaan. X tambah Y lebih kecil sama dengan 20. Macam ni dia bagi 2. Kamu kena lukis garis. Lepas tu lorekkan 4 markah. Sama juga. Walaupun tiada ayat di atas. Itu kita cakap. Tidak susah mana pun matematik. Yang penting baca dan faham. Keluarkan maklumat. Itu cikgu rasa cukup setakat ini video kali ini. Sekian. Terima kasih daripada cikgu. Ini markah dia. Sekian, terima kasih. Cikgu harap anak pelajar dapat menjawab dengan baik.